disiplin orang politik ni untuk terus pertama menegaskan ataupun melaksanakan manifesto, tidak berbolak-balik, tidak banyak sangat U-turn. Itu yang sangat pentingnya, barulah pilihan raya itu akan menjadi bermakna. Kalau perlembagaan dia meletakkan prinsip umum. Jadi di sini saya fikir ketaatan orang politik itu kepada janji-janji yang mereka bawa kepada rakyat itu adalah resepi utama atau menu utama untuk menjamin kestabilan supaya perlembagaan itu boleh dilihat sebagai perlembagaan yang berguna, ya, yang selalu berguna dalam konteks perbezaan keadaan mana sekalipun, ya. Jadi kalaulah amalan-amalan itu tidak menghormati keputusan-keputusan, janji-janji yang awal tu, itu yang jadi sukar. Kalau perlembagaan ini sebenarnya bila kita lihat ia meletakkan prinsip-prinsip asas saja supaya ia boleh dilaksanakan dengan baik. Dia memerlukan sokongan daripada perkara-perkara lain. Maknanya perlembagaan itu memerlukan kepercayaan orang, untuk kepercayaan semua ahli masyarakat, yang terutamanya mestinya lah pemain-pemain politik ni. Jadi mereka lah orang yang pertama mengangkat perlembagaan itu. Tidak, macam kita cakap tadi, tidak boleh memanipulasi, mengambil peluang daripada peruntukan perlembagaan tersebut, ya. Jadi ia memerlukan satu, pemain-pemain politik yang mentaati perlembagaan dan juga mahu menyampaikan semangat perlembagaan. Yang keduanya, ia memerlukan, perlembagaan ini memerlukan kefahaman yang jelas tentang undang-undang dan juga tentang undang-undang itu sendiri dan bagaimana ia diamalkan. Saya suka sebut tentang amalan lah. Dalam perlembagaan ni dia banyak amalan. Kalau kita lihat dalam peruntukan perlembagaan berkaitan dengan perkara 62 Perlembagaan Persekutuan, iaitu tentang Parlimen boleh membuat peraturan-peraturannya sendiri, kan. Itu jadi sekarang kita melihat pada peruntukan perlembagaan tu dan juga kita lihat adanya amalan-amalan. Cuma dalam konteks undang-undang, amalan ni dia tidak mengikat. Ia tidak mengikat. Maksud mengikat di sini ialah ia bukan menjadi satu kemestian dalam amalan tu. Walaupun dia adalah amalan, ia adalah adat, tapi dari segi perundangan ia tidak mengikat. Maknanya kalau ia tidak dipatuhi, ia tidak semestinya menyatakan ia tidak sah, sesuatu itu tidak sah, ya. Jadi di sini kita perlu bezakan. Kalau dalam undang-undang kita panggil convention, ya. Memang Westminster model mereka mengangkat convention. Tapi sama juga di England, convention doesn't bind the courts or doesn't bind, dia bukan satu yang mengikat. Jadi di sini kalau kita melahirkan persepsi tentang tafsiran perlembagaan dengan amalan-amalan tertentu, jadi sukar orang nak faham apa yang ada dalam perlembagaan tu. Sukar untuk rakyat melihat pada perlembagaan dan mengatur menerima kedudukan perlembagaan itu sebagai undang-undang tertinggi negara. Jadi beginilah sebagai konklusinya, sebagai rumusannya saya lihat perlembagaan ini tidak boleh diambil peluang oleh mana-mana pihak. Setiap peruntukannya hendaklah dibaca dan difahami dengan mendalam serta diinsafi dalam amalan-amalan berpolitik. Sebabnya sebagai undang-undang tertinggi negara, peruntukan-peruntukan yang secara umum dibentuk dalam perlembagaan itu hendaklah diinterpretasikan dengan semangat dan juga kehendak undang-undang itu sendiri, dan amalan-amalan yang kita amalkan itu kita harus terima bahawa dalam undang-undang perlembagaan kita ada konsep interpretation dan juga kita ada konsep convention. Memang kalau untuk kestabilan mungkin orang kata convention itu hendaklah diterima pakai, tetapi dalam prinsip undang-undang memang berbeza daripada prinsip undang-undang Islam lah. Kalau undang-undang Islam kita kata al-adah muhakamah, maknanya custom binds, adat itu mengikat kita, adat itu adalah sebagai undang-undang. Tapi kalau kita menerima prinsip undang-undang perlembagaan, adat itu tidak mengikat. Jadi saya fikir agak jelas untuk kita menyatakan di sini bahawa ada antara peruntukan-peruntukan perlembagaan kadang-kadang dimainkan sebagai persepsi-persepsi tertentu dalam kalangan
dalam kalangan setengah-setengah pihak dan saya dapati ramai jugalah orang-orang politik yang memainkan persepsi dalam tafsiran perlembagaan.